Kita cakap ni hanya mengharapkan nazrah daripada guru yang hadir, khususnya Syekh Sadiq Al-Hasani, daripada susul jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada sadah orang yang dipanggil orang disebut Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kita untuk mendapat pandangan mereka daripada guru yang hadir, termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad, pencinta-pencinta ilmu, pencinta Rasul. Penting untuk kita mendapat nazrah, pandangan apa ni? Pandangan kasih sayang. Kerana Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ada menyebut tentang pentingnya mencari nazrah, mencari pandangan para awliya, para salihin, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Haddad, hendaklah kamu berusaha supaya kamu itu berada di dalam hati para wali, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata Imam Allah bin Ali Al-Haddad, bila kamu itu berada dalam hati para wali, dikasih oleh para wali, hati para wali itu adalah hati yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, maka kamu akan dapat pandangan Allah juga. Dengan apa? Dengan sebab kamu berada di hati para wali Allah SWT. Para wali Allah, para salihin sentiasa dilimpahkan rahmat. Jadi dengan kita dikasih oleh mereka, berada di hati mereka, kasih cinta, maka kita juga termasuk daripada orang yang dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga, kata dia, kamu boleh mencapai darjat yang tinggi dengan amal yang tak banyak, dia panggil, yang sedikit. Amal yang wajib, sunat buat sekadar mampu. Kalau ikutkan kefarduan yang kita buat, sunat-sunat yang kita laksanakan, amalan-amalan yang kita buat tak sempurna, banyak kekurangan. Dulu Tuanku Haji Rifai waktu kita ngaji di pondok, Tuanku Haji Rifai kata, dalam kita beramal, dalam kita buat apa-apa, dia panggil apa, amalan lah, yang paling penting adalah kita melihat kekurangan dalam amalan tu. Ada seorang ulama, seorang ulia Allah SWT, ditanya kepada dia tentang diri dia ataupun amalan dia. Dia kata, maksiat aku buruk, amalan aku pun buruk juga, kata dia. Amal soleh aku pun buruk, kata dia. Kenapa? Dia melihat kekurangan, tak khusyuknya, kurang ikhlasnya, tak ada hati dengan Allah. Bagi dia ini tak bagus, ini tak elok, kata dia. Maksiat pun tak elok. Maka ini orang kita ni, kata Tuanku Rifai, kena selalu melihat, jangan berkira amal kita, oh dah solat duha lah ni, solat tahajud lah, jangan macam tu. Tetapi tengoklah kekurangan dalam amalan tu. Aku solat tahajud tapi tak ada hati dengan Allah lah, Allah kurang ni, tak elok ni, aib ni. Aku dah ni zikir lah, tapi dalam zikir aku sikit ingat Allah. Ataupun kita melihat orang yang lebih banyak amal dari kita, kata Tuan Guru Haji Rifai waktu dia hidup lah, dia kata untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ni, untuk kita menambahkan semangat dalam beramal, hendaklah kita melihat orang yang lebih banyak amalan dari kita. Jangan tengok orang yang lebih sedikit amalan dari kita. Contoh, kita selawat sehari 1000 pada Nabi Muhammad. Jangan tengok orang selawat sehari 100, nanti kita akan rasa 1000 dah banyak, kita dah tak selawat, dah tak tambah dah. Kita rasa dah berpuas hati dengan apa yang kita dah buat. Kita kena tengok ada orang berselawat pada Nabi Muhammad 10,000 kali sehari, 20,000 kali. Seperti mana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, setiap hari aku ni tidak banyak amalan, kata dia. Amalan aku tak banyak. Setiap hari aku hanyalah berzikir kepada Allah dengan menyebut ya Allah ya Allah sebanyak 25,000 kali. Aku berselawat kata Rasulullah sebanyak 25,000 kali. Itu dia panggil 25,000 kali. Kata dia, amalan aku tak banyak. Mesti melihat orang yang lebih banyak. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, maka Allah SWT Muhammad, pentingnya kita untuk mendapat nazrah daripada para salihin dan kita mencintai mereka. Kerana kata Imam Haddad, amalan kita tak banyak, amalan kita tak layak pun untuk mencapai darjat syurga Firdausil A'la, syurga Firdaus yang paling tinggi, tak layak sebenarnya. Tetapi kata Imam Haddad, boleh dapat kelayakan untuk capai syurga yang paling tinggi bersama para awliya, para anbiya. Dengan apa? Dengan amalan kita yang banyak. Kita tak mampu buat banyak, kita tak mampu beramal dengan amalan yang banyak. Dengan apa? Cinta. Seperti mana datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat masyhur, hadis Imam Muslim. Datang kepada Rasulullah seorang badui, dia potong khutbah Rasulullah. Dia kata, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi kata, ma'adattalaha, apa yang kamu persiapkan, apa yang kamu sedia, kamu buat persiapan apa, persediaan apa untuk menghadapi kiamat?
Kata, ya Rasulullah, saya tak banyak sembahyang, saya tak banyak puasa, saya tak banyak sedekah. Ini 3 amalan yang utama disebut. Tetapi aku ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Nabi jawab apa? Nabi tak kata pun, amalan sikit tu tak cukup lah, mesti kena tambah lagi. Ya, tambah amalan itu bagus, tetapi amalan yang banyak tanpa cinta tak sempurna. Mesti dengan cinta. Cinta tu ruh amal. Cinta tu ruh pada agama. Cinta. Jadi, maka kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Bangun Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada satu hadis yang lebih aku gembira dari hadis ni. Semua hadis aku gembira, tapi hadis ni paling gembira. Aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap nanti di akhirat aku berkumpul bersama dengan mereka. Cinta. Ini fadilat paling besar. Fadilat paling besar cinta adalah bersama orang kita cinta. Fadilat, kelebihan, keutamaan cinta, itu paling besar sekali lah. Maka dengan cinta, kata Imam Haddad, amalan kita tak macam para wali, amalan kita tak macam orang besar di sisi Allah, tapi dengan cinta pada mereka, dapat bersama dengan mereka nanti di syurga, syurga yang tinggi. Penting cinta, penting pandangan kasih sayang daripada para kekasih Allah SWT. Jadi kita bukan nak cakap panjang lah. Di mai sama-sama kita di majlis berselawat ini, majlis maulid ni, dan baca maulid. Maulid ni apa? Baca sirah Nabi Muhammad SAW. Ada sifat Nabi Muhammad dalam tu, cerita ada tentang sejarah sirah Nabi Muhammad, dicerita tentang akhlak Nabi Muhammad dalam maulidin Nabi SAW. Maka kita mai hadir majlis maulid ni, yang paling penting adalah kita datang ke majlis ni dengan niat-niat yang baik. Dan niat yang paling utama dalam majlis macam ni untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah, jika benar kalian mencintai Allah, jika benar kita mencintai Allah, jika benar kalian mencintai Allah, ada syarat dia. Apa? Fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi tak kata cinta aku? Nabi kata ikut aku, tak kata cinta aku. Karena ittiba' ini adalah bukti pada cinta. Ittiba' adalah hakikat pada cinta. Kerana orang kalau mencintai seseorang, mesti dia taat pada orang tu. Maka cinta tanpa taat itu tak sempurna, tak betul-betul lagi. Tapi bila orang tu cinta dan dia taat, mentaati, ikut orang yang dia cinta, itu bukti cinta. Itu cinta sebenar, hakiki. Maka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah cinta pada kalian. Maka kita main Malaysia ni untuk apa ni? Bukan untuk dengar qasidah, untuk dengar ucapan kita balik kita macam tu saja. Tidak. Kita nak buat perubahan dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman. Kita tak mahu kita datang maulid, ya bagus, rahmat, berkat, maghfirah semua dapat. Tapi kita kena berubah. Kita kena meningkatkan diri kita. Kita kena ada satu azam yang kuat. Satu azam yang baik, satu himmah yang baik akan membuka 70 pintu kebaikan. Maka niat apa ni? Nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang paling kuat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari ada cerita tentang Nabi Muhammad masuk di satu telaga. Tak salah saya ini telaga dipanggil apa? Khatam, telaga cincin ataupun telaga Aris dekat dengan Masjid Quba. Dulu ada kebun situ. Nabi masuk, Nabi lepaskan kaki Nabi dekat dalam telaga. Nabi angkat, Nabi duduk, lepaskan kaki. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, duduk sebelah kanan Nabi SAW. Masuk Sayyidina Umar, duduk sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi angkat kaki Nabi, angkat. Macam angkat kaki Nabi sikit. Sahabat pun angkat juga. Itu pun nak ikut Nabi SAW. Nabi pernah semayang dengan para sahabat dalam masjid penuh. Nabi semayang waktu tu pakai slipper, sandal. Pakai slipper kalau bahasa kita lah. Tengah Nabi semayang, Nabi buka slipper Nabi, semua sahabat buka. Habis semayang Nabi tanya, kenapa kamu buka semua slipper? Kata sahabat, ya Rasulullah, nak ikut Rasulullah. Semua nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana sahabat Rasulullah. Abdullah bin Umarnya, Sayyidina Abdullah bin Umar lagilah kuat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang tanya, engkau buat macam ni kenapa ni? Nabi Muhammad buat. Maka kita nak ittiba' pada Nabi Muhammad. Kalau kita ni pemarah, suka marah orang, suka jerkah orang, suara kita tak elok, jerkah-jerkah orang, ikutlah Nabi Muhammad, seorang yang rendah suaranya, seorang yang berlemah lembut, seorang yang memaafkan orang lain, seorang yang menahan marah dia. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar ikut sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemurah.
Kita kalau tak pemurah, keluar ni majlis macam ni mesti pemurah. Mesti tengok orang dengan belas kasihan. Nabi Muhammad ada rahmah. Tengok orang kasih sayang, kasih belas kasihan. Kalau kita tidak ada rahmah macam tu, keluar mesti kena ada rahmah. Ini majlis maulid fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk mengubah kita semua. Untuk mengangkat umat ini, untuk mengubah umat ini untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana isi maulid ni adalah cinta. Cinta untuk apa ni? Untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudahan kita keluar daripada majlis maulid ni kita dapat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum banyak senyum, Nabi Muhammad banyak senyum. Nabi Muhammad orang paling banyak senyum. Senyum ni menunjukkan apa? Akhlak. Senyum itu sedekah. Besok dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau meremehkan sekecil apa pun kebaikan. Kebaikan sekecil apa pun jangan remehkan. Jangan alah ni tak ada apa ni, tak ada apa ni. Jangan. Walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Jangan pandang remeh dengan amalan tu, kata Rasulullah. Kenapa? Boleh jadi dengan wajah yang manis ini, wajah yang ceria ini boleh menggembirakan hati saudara kita. Sedangkan menggembirakan hati saudara itu amalan yang besar selepas kefarduan. Ba'dal faridah. Apa dia? Kita masukkan kegembiraan dalam hati saudara kita. Ceria. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar ni kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat akan bersihkan jiwa kita. Jiwa di akhir zaman ni perlu dibersihkan. Perlu dicahayakan dengan cahaya selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengan banyak selawat ini, zahir kita bercahaya, batin kita pun bercahaya. Kita nak macam tu. Banyakkan selawat supaya kita mendapat rahmat, perlindungan Allah, mendapat berkat daripada Allah. Selawat supaya kita ini menjadi orang yang kuat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyakkan selawat, musibah akan diangkat, bala akan diangkat, problem akan diangkat, hajat akan dikabulkan. Saya pernah cerita pasal dikabulkan hajat orang banyak selawat. Ini diceritakan oleh Sayyid Habib Kazim. Waktu kita di talim dulu, kita setiap hari duduk kelas Habib Kazim lah. Sayyid Habib Kazim dah cerita segaf, dia cerita tentang seorang ni banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dia suruh orang banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang suruh banyakkan selawat pada Nabi Muhammad ni siapa? Yang pertama Nabi Muhammad sendirilah. Nabi sendiri yang suruh kita banyakkan selawat. Yang kedua, kekasih Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa cinta pada sesuatu ataupun pada seseorang akan banyak menyebutnya. Maka dia ni kalau jumpa orang, dia kata apa? Bila dia nak sembang dengan orang, dia akan cakap apa? Selawatlah kamu pada Nabi Muhammad, hajat kamu akan dikabulkan. Pengalaman dia berselawat, semua hajat dia Allah kabulkan. Selawat. Ada satu hadis, barang siapa yang selawat pada aku kata Rasulullah 100 kali, Allah akan kabulkan 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Betul tak? Akas. Naam. Sahih. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. 100 kali selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya faham daripada hadis ni, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehari ni tak sampai 30 hajat pun. Banyak tu 30 hajat. Jangan kata Nabi kata 30 hajat dunia, sikit lah tu. Banyaklah. Sebab sehari ni tak sampai 30 hajat kita. Cuba senaraikan apa hajat kita, apa keperluan kita hari ni. Apa yang kita nak hari ni? Senaraikan 30. Cukup tak 30? Saya tak sampai 30, 5 kot. Hari ni saya nak main Kota Raja. Hari ni saya nak sihat. Hari ni saya nak dapat rezeki. Hari ni saya tu tak tahu dah. Main 10, 15 tak tahu dah. 30 tu hajat tu banyak tu. Allah kabulkan. Maka setiap kali dia jumpa orang, dia kata apa? Berselawatlah pada Nabi Muhammad, hajat kamu akan dikabulkan. Bila orang bagi salam dia, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Selawatlah pada Nabi Muhammad, hajat kamu akan dikabulkan. Habib Kazim cerita. Sehingga ada seorang Yahudi tengok dia. Yahudi kata, apa ni dia ni? Selawat apa? Tak suka Nabi Muhammad. Dia kata, aku akan kenalkan dia ni. Oh, dia nak cakap dekat orang, selawat itu akan dikabulkan hajat. Aku nak buktikan pada semua orang, semua masyarakat, ini penipu ni. Mana ada selawat kabul hajat, tak ada. Apa Yahudi ni buat? Yahudi ni satu hari dia bawa cincin yang mahal. Mungkin emas bawa Allah lah. Dia kata, wahai tuan, di rumah orang yang suka selawat ni, boleh tak simpan cincin saya? Sebab saya tengok kamu ni orang baik lah. Kamu boleh dipercayai. Zaman dulu tak ada tempat-tempat nak simpan ni. Orang cari orang amanah lah. Dia kata apa? Dengan perbanyakkan selawat, hajat kamu akan dikabulkan. Yahudi pun dia cakap macam tu. Selawat juga. Maka dia bagi cincin. Tak apa, tak masalah, tak ada. Maka dia masuk simpan dalam rumah. Kata Yahudi ni, aku nak musafir beberapa hari. Beberapa hari aku nak musafir keluar.
aku balik nanti aku akan minta balik cincin aku. Tengah malam, Yahudi ni masuk dalam rumah dia cari cincin. Curi. Dia balik, dia buat unggun api. Dia cerita oleh Sayyidina Al-Kazim. Dia buat unggun api, dia lempar cincin tu. Leburkan cincin tu. Supaya apa? Tidak dapat jejaki cincin tu. Maka esok pagi, dia bangun tidur, dia tak cari cincin tu. Dia sibuk dengan kerja dia lah. Dia simpan dah elok. Dia keluar hari, tiap-tiap hari keluar macam biasa satu hari, sampailah hari yang Yahudi dah nak ambil cincin dia. Dia tak tahu ni cincin dia tak ada dah, dia tak tahu. Maka isteri dia pada hari tu pergi beli ikan, bawa balik ke rumah. Bila ikan ni belah perut, keluar cincin. Dia panggil suami dia, "Oi, abang. Saya jumpa cincin. Saya jumpa cincin dalam perut. Macam mana ni boleh berlaku?" Dengan berselawat kata Nabi Muhammad, hajat kamu dikabulkan. Itu dia punya ayat dia. Datang Yahudi. Yahudi ni yakin dah mesti hari ni aku akan cerita pada orang, ini penipu, kata selawat hajat kabul, penipu ni orang ni. Cincin dah tak ada dah. Dia masuk, dia kata mana cincin saya. Dia kata masuk dulu rumah saya dengan banyakkan selawat hajat kamu dikabulkan. Masuk, makan dulu kata dia. Lepas jamu makan dan sebagainya. Yahudi tu kata mana cincin aku. Tiba-tiba dia bawa keluar cincin tu yang dia dah leburkan dalam api. Dia curi sebab dia nak tunjuk pada orang ramai ni penipu ni. Tiba-tiba dia bawa keluar cincin. Dia kata ni cincin kau. Dia kata macam mana engkau boleh ada cincin daripada engkau? Terkejut. Dengan banyakkan selawat hajat kamu dikabulkan. Selawat. Itu dia jawab macam tu. Ini maksudnya orang banyak selawat, Allah akan jaga dia, Allah pelihara dia, Allah akan lindungi dia daripada difitnah oleh orang, lindungi dia daripada disakiti oleh orang. Jadi ni orang banyak selawat, Allah mesti kabulkan hajat dia. Jadi banyakkan selawat pada Nabi SAW, ikut Nabi Muhammad, sunnah, akhlak. Yang kedua, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah minkum.